Jadi keyword dekat sini kita nak ambil sampai bila Ya, betul. Sampai bila nak macam ni kan? Betul. Satu lagi Bila nak membosankan? hak tu aku setuju. Satu lagi sampai bila dia nak injet. Ahlan wa sahlan marhaban ahlan wa sahlan ya Ramadan. Dah macam mana? Kita draw pula dengan Perak Lepas kita kecewa di Darul kita draw satu sama. Betul. Macam mana game tu? Untuk game semalam, dia orang kata apa, kita punya permainan tu memang sama setiap game. Jadi fan Kedah boleh realistik kot. Macam tu lah permainan KDA FC. Memang kalau kata kita nak minta main shot pass, memang mungkin takkan ada kan. Sebab kita kena realistik satu lagi, kita punya squad tu ni pun sikit je orang player kan. Dah ramai pula yang buat masalah injured dan kena gantung kan. Jadi untuk permainan semalam bagi aku, jadi untuk game semalam kita nak highlight orang tu lah. Memang untuk seri ya. Rabih cakap lagi. Okey. Lepas tu kita punya tengah, kita punya striker kita kena cakap lagi dah. Defend tak? Defend secara untuk boleh lah agak, kalau tak kalut lah kot. Tak teruk sangat lah. Pakai defend semua 4-4 orang kita pakai Local player. Betul. Boleh lah kita nak marking striker Perak kan. Jadi kredit minta bagi dekat Arif Farhan lah, sebab dia jaga Partiban pun cun-cun lah. Betul. Cuma defend lah, kita mula defend lah Ya. Defend kita ni bila ketiadaan Renan dengan Rodney. Kita nampak sangat bila bola corner ke bola free kick ke tak ada yang cuba nak challenge. Yes, bola tinggi sebab tu gol pertama Zulhelmi tu kan. Bola tanduk kan. Tapi sebelum tu pun bila bola corner ke bola daripada crossing ke memang defend kita tak ada yang naik challenge lah. Betul. Tapi Lokman okey lah dia main bagi aku untuk penampilan dia yang pertama dia okey. Cuma silap dia yang bola dia tampan tu dapat balik kat player Perak tu kan. Tapi overall bagi aku okey lah, dia tak tempang sangat lah defend tu kan. Still ada player yang boleh harap lah. Rabih Hataya ada yang kata dia berbuka puasa makan apa. Allah Rabih. Dia punya bila kita tengok balik kan, dia tidak bermain di posisi sebenar dia. Yang tu aku setuju. Ada salah satu faktor lah benar tu. Betul. Kau macam mana? Dia bila macam dulu kita tengok dia main UiTM, dia main wing kan. Lepas tu bila dapat dia sendiri nak kena create dari tengah, benda tu dia tak selesa untuk dia bermain dekat situ. Dan coach Aidil pun macam tak ada, kata orang tu, alternatif lain. Memang harapkan dia nak untuk lorong bola dekat dua keeper dengan kiper kan. Tak pun bat. Jadi bila Rabih Hataya main bawah below par punya performance dia tu, memang boleh tengok semalam berapa kali je kita boleh buat cari gol kan, boleh buat lorongan ke depan lah. Bila Rabih tak ada, Rabih main teruk. Macam tu lah permainan Kedah semalam. Okay, tapi dia pun duk banding kan. Bila Fayad masuk, dia pun duk banding dengan Rabih lah. Rabih bawa bola dribble pun tak lepas, Fayad buat lepas. Benda tu jadi macam mana? Dia nak kata banyak yang mempersoalkan Rabih ni. Dia kata dia merosakkan game tu lah, sebab dia banyak lambat nak release bola kan. Tapi bila kita tengok Fayad masuk, Fayad buat benda yang sama juga. Bola banyak dia pegang juga, tapi dia lepas masuk dalam penalti. Bagi aku macam kalau benda tu faktor, kalau tengok sebelum-sebelum ni Rabih ni bila dia bawa bola, dia akan ada 2 ataupun 3 orang yang akan marking dah. Sebab lepas tahu bila dia dapat bola, dia payahlah nak bagi direct terus kan. Dia akan control bola dulu. Fayad ni pula kemasukan dia bagi aku mungkin tak jaga dah, ataupun waktu tu stamina dah turun. Dan benda tu kalau tim lawan tak jaga Fayad, alhamdulillah dia akan buat something lah. Cuma untuk Fayad ni, kalau boleh kan, kalau Fayad tengok video hang ni, minta dia improve untuk shooting lah. Okey, mungkin kita kata dia tak mau tamak lah, tapi sekali-sekala at least dah kain masuk tu, shooting lah tengok kan. Belajar untuk shooting dan accurate lah, bukan shooting nangoi punya kan. Shooting bagi tepat, mana tahu ada gol kan. Rabih dah sentuh,
Payat benda tu. Badrul Bakhtiar. Badrul Bakhtiar. Dia setelah beberapa game dia menggembirakan kita, dia kembali ya dengan prestasi lah. Mungkin sebab dia tak tahu nak pergi apa ke. Bila tak ada yang collect ball datang, tak ada yang nak buat running, shadow running apa ke. Jadi dia terpaksa lambung bola. Betul. Dia kalau tengok Kedah punya permainan, tengah kita memang tak kejap mah. Kalau kita jumpa tim yang betul kontrol tengah, memang macam merbau punya permainan. Dan kalau tengok game sebelum-sebelum ni pun, dia jadi orang apa? Disconnect antara defend, midfield dengan striker. Bila defend dapat bola ataupun back dapat bola, dia collect daripada bawah, dia nak pergi bagi kat siapa? Atas tak ada. Dia jadi orang apa? Tengah antara defend dengan striker tu kosong gila. Yang ada dua orang awang kat atas tu. Jadi apa dia punya option? Terpaksa long ball, lepas tu dua orang atas tu balikan lah macam mana pun. Memang game Kedah, kalau kita tengok sendiri pun, kita duduk tengok, macam tu lah permainan kita. Tengah tak ada yang nak kontrol. Memang kita tak kejap lah kat tengah. Dapat bola, tak tahu nak bagi siapa, long ball. Macam tu lah. Badrul Bakhtiar, tapi semalam kalau masuk bola yang kena tiang. Tu mana? Tu mana? Tengok. Ai. Dia sniper. Fizo buat tak tahu lah. Anu Madan. Jok skop kan? Tahu lah. Mungkin bila kita dah pakai defend lokal, boleh kita try midfield. Kita pakai lokal semua tak boleh ke? Boleh, kau rasa boleh. PJ City pakai lokal semua main lokal ke? Betul, dia spirit lain sikit. Import ni ada yang mengecewa kan kadang-kadang. Betul. Kita mengharapkan lebih dari mereka, tapi mereka pun main orang tu lebih kurang player tempatan lah. Mereka orang tu performance dia below apa? Oh, bahaya balik. Itu dua orang atas tu nak cakap. Tapi kita midfield kita ni kita tak ada backup yang cukup sebab semalam pun Faizat terpaksa dimasukkan. Kan? Main tengah kan? Betul. Jadi kita tak ada midfield, kita tak ada ni kot lah, choice yang banyak lah. Bagi aku ada je, macam kita ada Tam rambut tukar macam-macam colour. Kita ada Aiman Afif. Tapi mungkin Coach Aidil tak berani nak bagi peluang. Kalau pendapat aku sebenarnya, tapi kalau penyokong sendiri, bagi aku dah nampak tengah kita tak boleh nak main. Sebab kita nak pakai player sama je, dan kita punya kelemahan pun ketara benda yang sama. At least kita bagi masuk lah, tengok kut-kut lah dia boleh ubah permainan tu kan. Kita tak ada yang nak swap ke dorang tu tau. Swap pakai kaki, maksudnya bola ground. Dia kau nak main long ball. Kalau kita tengok lawan Terengganu itu pun, kita kena ketinggalan, kita nak ligan, nak cari gol, tetap benda sama. Kita long ball cari dua kepala depan. Kita kena sedar yang kalau dua kepala depan, daripada 4 kepala nak defend tu. Betul tak? Jadi apa hang punya rasional, takkan nak try okey kita main long ball sampai dapat gol, takkan benda macam tu. Tak ada inisiatif lain, tak ada cara lain. Tengah memang daripada awal game, awal season ni memang tak kejap. Tak boleh lah. Tak boleh. Striker dua orang tu buat bikin anak ya. Bola yang apa? Fayyad gelecek tu kan. Kipri tu Allah. Sepatutnya waktu tu kita dah gol lah. Kita gol awal lagi. Bukannya tunggu bola. Situasi yang tu dia pun kata rindu Pablo. Rindu Pocher. Pablo Valares. Situasi tu Pablo dia buat gol kot. Tak siapa pun insya-Allah gol tu bola tu kan. Cuma stop ball apa? First time keeper malam tu cantik lah. Kita saya ikut keeper crossing dia buat macam marba dah, stop ball sebatu. Mujur cantik lah semalam. Jadi kita agak bernasib baik lah. Bernasib baik. Sekarang pun Perak mungkin dah penat. Betul. Dia pun tak boleh nak buat macam Fesah tu. Fesah kita memang teruk, hancur terus. Sekarang nasib baik lah. Dia slowkan tempo dia pun. Tapi Syakir Hamzah tu dia macam nak prove something Kedah kata dia memang layak untuk dikekalkan. Kalau hang kekalkan dia ke mesti Renan. Kita lebih berminat pada Syakir ni sebab dia fight tu. Betul. Dia setiap game pun dia akan all out. All out macam mana pun jadi pun kan. Cuma dengan dia ni jangan buat main kalau sangkut lah kan. Sebab dia memang bagi terus dia tak simpan-simpan. Undang-undang memang. Tapi Syakir noh. Lepas ni kita akan jumpa KL City. Ada Hadin, ada Irfan, ada Akram Minho. Dia mungkin dia pun tiga ni pun nak prove something. Nak kita publicity kau. Jangan nak bagi improve orang sikit. Prediction untuk game lepas ni
Kita menang jadi lah. Sebiji menjadi. Hai takut sangat ni. Weh gaya permainan kita tak ada yang berubah. Nak predict banyak-banyak macam mana kan. Lepas tu kita nak tengok kira game lepas-lepas ni pun game tough, maksudnya macam sebelum kita lawan Sabah, kita lawan UTM, macam kita menang Rabih, main bagus lah apa. Bila jumpa tim yang betul-betul punya boleh main, mana Rabih? Baik. Rabih Jalan Bazar Stadium apa? Jadi aku harap kita menang menjadi sebiji pun okey. Untuk game lepas ni aku harap kita menang pun okey sebab kita tak mau ketinggalan mata sangat dengan apa dah yang duduk di atas tu kan. Kita cucuk ke belakang nombor 2 pun okey. Kira untuk first league ni kita dapat baki perlawanan ni kita dapat maksimum mata pun dah bagi aku dah cukup lah tu. Nak demand lebih-lebih tak boleh. Nak demand lebih-lebih boleh. Corak permainan macam tu kan. Jadi untuk game semalam lawan Perak tu, siapa yang harus dipertanggungjawabkan? Untuk game semalam, adakah ideal? Sebab majoriti yang kita baca komen dekat Facebook dan Twitter, majoriti kata game semalam memang bosan. Membosankan. Jadi bila game bosan ni, adakah salah player ataupun kesilapan coach? Kalau aku tak coach boleh? Tak ada masalah, kita open. Bagi aku ideal dia backup plan dia hanya tukar player dan dia harap kat player tu 100% lah. Dia tak ada nak tukar permainan langsung. Semalam kita tengok dia bagi Alex masuk awal pun jadi tak jadi lah. Betul. Macam mana tu kan? Kita okey kira. Macam kita kata itu lah. Kalau Alex super sub, Alex ni first lah, tak jadi kok. So dia memang betul harapkan player yang dia buat masuk. Dia tak ada harapkan permainan tu berubah. Kalau contoh kita lawan apa tu? Terengganu yang kita cari gol tu. Permainan sama macam semalam pun. Kita akan lomba cari kepala player depan tu. Yang tengah ni macam hampa dapat bola apa lomba masuk tengah aku tak penalti lah apa. Jadi ya kena kita nak claim penalti ke apa ke. Kira tak ada nak shot pass apa. Kalau kita contoh kita cari kita main shot pass, at least kita boleh tarik player lawan untuk keluar tau. Daripada kita duk main lomba, lepas dah ready, depa jadi compact kat tengah. Kalau kita main shot pass, kita tarik, kita buat lari, depa ada orang tu apa? Hang tu apa dia run apa? Running apa-apa. Kan. So player mungkin dia akan buka sikit ruang untuk kita cari gol. Tapi kalau harapkan long ball, player dah compact kat tengah, memang kita harap nasib luck lah. Penalti ke, handball ke, mistake defend ke, mistake keeper ke untuk dapatkan gol. Jadi keyword dah kat sini kita nak ambil sampai bila Ya, betul. Sampai bila nak macam ni kan? Betul. Satu lagi bila nak membosankan? Hak tu aku setuju. Satu lagi sampai bila dia nak injet. Masalah lah seorang tu pun. Pemain import kita tak ada doktor yang bagus ya kat Kedah. Rehab dia apa, hamstring apa? Tak ada, malah metal lah saya. Saya tak ada jiwa pun. Aduh, letih lah mat. Sampai bila? Dua benda sampai bila tu lah. Bila kita nak macam ni, bila menang kita puji, kalah kita maki. Hak tu memang benda biasa lah kan. Tapi sampai bila kita nak maki? Kalau boleh kita nak puji setiap kali game kita puji, tak ada yang maki kan. Kita mau kalau kalah pun kita puji. Main cantik kan, tapi tak ada luck. Hak tu kita minat, tapi dah kalah pun main buruk maki lah. Ideal lah. Boleh buat ideal 2 season setengah. Takkan masih membosankan kot. Betul. Tak lah, dekat mana ya. Malas kata apa lah. Ayam baru suruh kami jadi coach pula. Tak kira yang kita idea memang tak suka tiki-taka, tapi kalau tak suka tiki-taka pun takkan nak harap defensive mid lomba sampai ke striker kan. At least ada lah yang midfield tengah box to box ke, attacking mid ke yang boleh lorong, yang boleh hantar bagi manis pun cantik lah. Semalam pun tak ada orang tu apa, overlap pun tak ada kan. Semua takut duduk bawah lah. Takut hilang bola. Lebih kerak hilang bola. Lepas takut overlap hilang bola, jahanam. Okey, pulun lah kita. Pulun Kedah pulun.